Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. So alhamdulillah. Alhamdulillah. Bertemu lagi kita pada pagi ni insya-Allah. Alhamdulillah. So untuk kita teruskan dalam program Asah Minda. So saya live dalam My Life Rozel HQ FB page dan juga My Life Rozel HQ TikTok. So apa khabar anda semua pada pagi ni? So saya doakan anda terus sihat insya-Allah pada pagi ni. Ayo kita kejutkan rakan-rakan kita, kita ajak rakan-rakan kita share dulu dengan rakan-rakan kita untuk kita sama-sama mengasah minda setiap pagi bersama dengan saya. Mana yang saya dah bagi tahu sangat penting untuk kita sentiasa asah minda kita supaya minda kita betul-betul mampu untuk mencorakkan, untuk mengorakkan langkah kita ke arah kejayaan insya-Allah. Hari ini kita akan bercakap lagi tentang bagaimana kita nak teruskan perjuangan kita. Perjuangan bagaimana untuk kita bina, untuk kita lonjakkan ekonomi kita. Kan hari ini ramai orang bercakap tentang pelbagai isu, macam-macam isu yang kadang-kadang isu-isu tersebut walaupun relevan dengan kita tapi dia agak jauh. Agak jauh. So kita biarkan. So apa yang kita nak perkatakan hari ini, pagi ini insya-Allah yang dekat dengan kita. Kita nak perkatakan sesuatu yang dekat dengan kita supaya kita yang mana tanggungjawab terletak di bahu kita, supaya kita mampu untuk terus bina ekonomi kita. Kita nak pastikan bahawa keluarga kita terus boleh menjalani kehidupan dengan bahagia, dengan ceria, dengan kita panggil dengan terus bersemangat. Kita nak bina keluarga kita supaya keluarga kita terus dapat meneruskan kehidupan yang kita katakan sangat kritikal hari ini, yang sangat mencabar hari ini, supaya insya-Allah ianya tidak akan menjejaskan institusi kekeluargaan kita. Kita dengar ramai juga sahabat-sahabat kita yang tewas yang kerana kegagalan dalam ekonomi menyebabkan perpecahan keluarga, yang menyebabkan ada keluarga yang terpaksa bercerai-berai kerana kegawatan ekonomi. Sebab itu kita minta jauhkan, dan insya-Allah Allah bagi kita kekuatan minda untuk kita usahakan sesuatu, untuk kita pastikan insya-Allah keluarga kita mampu untuk terus hidup dalam keadaan yang sepatutnya, dalam keadaan yang bagaimana anak-anak kita dapat membesar, membangun dalam keadaan yang ceria, dalam mana rakan-rakan mereka juga. Okey, so insyaAllah pada pagi ini kita nak teruskan, kita nak cetuskan minda kita, kita nak teruskan perjuangan kita ke arah kejayaan. Bagaimana mungkin saya boleh kongsikan dengan anda tentang lanjutan kisah perjalanan hidup saya, supaya insya-Allah boleh memberi sedikit panduan kepada anda. Okey, semalam saya dah kongsikan tentang bagaimana untuk saya mulakan perniagaan dalam bidang construction, dan saya juga kongsikan dengan anda apakah tips-tips untuk kita menjalani kehidupan sebagai seorang kontraktor. Bermula daripada bagaimana kita nak masuk tender, kemudian bagaimana untuk kita mengisi borang tender, dan bagaimana sebenarnya kita nak memulakan, kita nak menjalani, kita nak execute, kita nak menjalankan kontrak tersebut. Okey, so hari ini saya nak kongsikan lagi kepada anda beberapa tips bagaimana kita nak melaksanakan kontrak kita. Okey, ada juga sahabat-sahabat yang bertanya kepada saya, susah ke kita nak buat construction ni? Jawapannya susah
kalau kita tak serius, kalau kita buat lebih kurang, kalau kita tak belajar, kalau kita tak mendalami ilmu contraction itu sendiri. Tapi tak sesusah mana kalau kita bersedia, insya-Allah. So apa yang paling penting dalam contraction ialah kita jangan biarkan diri kita dibuli. Itu penting. Ilmu tips dalam contraction ini ialah kita jangan biarkan diri kita dibuli oleh orang yang memberi tender kepada kita, ataupun oleh subkontraktor kita, ataupun oleh staff kita sendiri. Kita jangan dibuli. Jangan biarkan orang lain membuli kita dalam contraction ini. Okey. So, bagaimana sebenarnya? Ialah pertama, kita nak pastikan documentation itu mesti lengkap. Itu penting. Raja dalam contraction ialah documentation. Sebab itu ianya dinamakan kontrak. Sebab dalam kontrak, semua orang akan berpegang kepada kontrak. Kontrak asasnya ialah documentation. So kita kena pastikan bahawa dokumen kita sentiasa lengkap dan sentiasa diupdate. Contohnya permulaan, kita mesti kena dapatkan LA, Letter of Award, ataupun surat setuju terima. Kita mesti kena dapatkan. Hatta kalau kita sebagai subkontrak sekalipun, kita mesti kena dapatkan LA daripada main con kita. Mesti. Surat tawaran kerja mesti kena dapatkan. Jangan sekali-kali kita buat kontrak, kita memasuki kontrak dalam keadaan kita tidak ada tawaran kerja, dalam keadaan kita tidak ada surat setuju terima. Apatah lagi kalau kita masuk kontrak yang besar dengan pihak-pihak tertentu, mesti kena ada kontrak, kena ada surat setuju terima, kena ada surat tawaran, dan kita kena buat. Kita panggil, kalau kita ambil subkontrak, kita kena buat subcontract agreement. Kenapa? Kerana kita tak tahu. Mungkin permulaan nampak cantik, tetapi di hujungnya kadang-kadang banyak berlaku pertikaian. Jadi untuk menyelamatkan kita ialah bila mana kita ada subcontract agreement, bila mana kita ada surat setuju terima yang kita tanda tangani, yang dia tanda tangani dan kita juga tanda tangani. Okey, kemudian dalam tempoh perjalanan kita tadi, kita kena pastikan bahawa setiap arahan kerja mesti melalui black and white. Jangan sekali-kali kita biarkan apa juga perubahan kita hanya dengar daripada mulut, verbal instruction. Kita tak nak. Verbal instruction tak laku dalam kontrak. Jadi kita kena ada surat hitam putih. Mana surat arahan kerja. Dalam surat arahan kerja mesti jelas kerja apa yang kita nak jalankan dan juga harganya. Harganya. Kalau dia hanya memberi arahan kerja sahaja, kita kena confirmkan balik melalui surat balasan kita dengan kita masukkan harga yang kita sanggup buat atau yang kita persetujui untuk laksanakan kerja tambahan tersebut, dengan ada lengkap, dengan ada skop kerja dan juga arahan kerja, dengan ada arahan kerja dan juga dengan ada harga. Itu penting. Okey? Sebab itu semua ini untuk mengelakkan daripada kita dibuli. Okey? Kadang-kadang kita dengar kontraktor ni seumpama durian, seumpama timun, digolek dia pun kena, menggolek dia pun kena. Kita tak nak macam tu sebenarnya. Kan? Kita kena bijak. Dalam construction kita kena bijak. Kita kena tahu apa hak kita. Sebab itu bila kita tahu hak kita, insya-Allah kita tidak akan dibuli. Okey, kemudian dalam construction juga paling penting kita kena pastikan bahawa kita sangat jelas daripada sudut apa yang kita nak lakukan. Contoh, kalau ada area ataupun ada arahan kerja yang tidak jelas, kita mesti kena bertanya. Kalau dengan kontrak, kalau kita sebagai main contractor, kita kena bertanya dengan SO kita, dengan pegawai yang mengendalikan projek kita. Kita kena tanya dengan jelas apa area, apa
kerja yang agak tidak jelas. So kita kena clearkan. Dipanggil dispute. Kita tak nak ada dispute daripada kontrak kita dengan drawing dan sebagainya. Kita tak nak ada. Jadi kita kena clearkan semua perkara itu. Sebab itu hubungan kita sangat penting. Hubungan kita dengan SO kita, hubungan kita dengan pegawai yang menjaga projek kita, kita kena ada hubungan yang baik. Hubungan yang memastikan bahawa kita sangat jelas untuk kerja kita. Kita tak nak oleh kerana perkara tersebut tidak jelas menyebabkan kita dibuli. Kita tak nak macam tu. Waalaikumsalam. Yang memberi Encik Rizki. So terima kasih Encik Rizki. Wan Syah Rizam. So selamat bersama dengan saya untuk kita asah minda kita. Hari ini insya-Allah saya ceritakan sedikit tentang bagaimana untuk kita laksanakan untuk kerja-kerja construction. Sebab itulah pengalaman lama saya dalam bidang construction. Okey. So apa lagi yang kita kena pastikan? Kita juga kena pastikan bahawa sebelum kita laksanakan kerja, kita kena bagi, kita panggil CPM, schedule. Kita kena pandai ataupun kita mesti boleh kena buat scheduling. Schedule kerja, buat progress kita untuk kita bagaimana kita nak laporkan setiap bulan kerja kita. Okey, dan kita juga nak determine, nak tentukan kerja mana yang kita patut buat dulu, critical pathnya. Kita kena tahu. Sebab itu sepatutnya kita kena boleh untuk merencanakan kerja kita dan kita letakkan dalam satu bacat yang kita namakan dia sebagai schedule program kita, jadual kerja kita. Okey. Kemudian daripada situ juga kita nak determine, kita nak tentukan, kita panggil interfacing works. Apa itu interfacing works? Kerja-kerja yang bertindih, kerja-kerja yang memerlukan pihak lain dulu yang buat baru kita boleh buat. Contoh, kerja-kerja yang melibatkan dengan utilities, kerja-kerja yang melibatkan dengan electrical contohnya, dengan mechanical, dengan pipe air dan sebagainya, yang mungkin di situ adanya interfacing works, adanya kerja-kerja yang bertembung. Jadi kita kena bijak untuk menentukan bahawa kalau kerja-kerja seumpama ini mesti kalau kita kena buat dulu, kita kena buat dulu, atau pihak lain kena buat dulu, dia kena masuk dulu. Jadi di situ yang akan menentukan, yang akan kita panggil nanti boleh mengakibatkan kelewatan dalam kerja-kerja kita. So ini antara tips-tips penting sebenarnya untuk kita melaksanakan kerja dalam bidang kontrak. Sebab itu saya katakan tadi, kerja kontrak sebenarnya tak susah kalau kita tahu. Tapi ianya jadi complicated kalau kita buat mudah. Kalau kita buat lebih kurang ataupun sembrono. Kita masuk kontrak kita pakat buldus. Terus buat je, sangat berbahaya. Okay, so itu antara tips-tips penting dalam bila mana kita nak laksanakan kerja-kerja kontrak. Okay, yang paling penting saya ingatkan, jangan biarkan kita dibuli. Saya sentiasa ingatkan semasa saya buat kerja, saya sentiasa ingatkan staff-staff saya supaya jangan biarkan kita dibuli. Kerana dalam construction ini sangat-sangat mudah untuk dibuli. Sebab itulah sehingga kan ada orang sanggup keluarkan duit, sanggup hulur, sanggup memberi rasuah, sanggup beli orang sebab takut ianya dibuli. Sebenarnya dalam construction kita tak perlu takut pun untuk dibuli kalau kita tahu hak kita. Okey. Kemudian apa lagi yang kita perlu usahakan? Okey, dalam bidang construction, dalam perjalanan tadi kita kena siapkan kerja kita, tetapi selepas kita siap juga kita kena tahu apakah tanggungjawab kita. Biasanya kita ada defect liability period, ataupun kita panggil sebagai tempoh tanggungan kecacatan. Itu juga penting.
Itu juga penting untuk kita ambil kira. Kita tak boleh lepas kita dah habis kontrak, kita serah kerja, kita kira dah selesai. Jarang. Kalau kita sebagai subcontractor, mungkin kita setakat buat kerja. Tapi kalau kita sebagai main contractor, pastinya kita ada DLP, Defect Liability Period. Sebab itu dalam tempoh Defect Liability Period, kalau biasanya 24 bulan, atau ada setengahnya mungkin dalam projek yang kecil 6 bulan, ada yang lebih jauh mungkin sampai 36 bulan. Kan? Ada yang 12 bulan, ada 24 bulan, ada yang 36 bulan. So mengikut kepada kontrak kita. Sebab itu bila kita nak masuki kontrak, kita kena faham kita punya kontrak kerja kita. Kita kena study LA kita, letter of award kita, surat setuju terima kita kena tengok. Sebab dalam surat setuju terima dinyatakan dengan jelas. Okey, kalau kita sebagai subcontractor, kita kena dapatkan daripada main con kita. Kita panggil subcontract agreement. At least dia bagi kita surat tawaran kerja. Di situ juga kita kena tengok dengan jelas terma bayarannya bagaimana. Dan satu lagi saya nak ingatkan kepada, kalau kita nak buat kerja-kerja sub, kita kena pastikan siapa ataupun paymaster kita yang membayar kita. Untuk kita masuk kerja-kerja sub, ianya sangat berisiko. Kalau kita hanya setakat dapat orang offer kita buat kerja, kita terus masuk saja, sangat berisiko. Jadi apa yang perlu ialah kita kena kenal pasti apakah yang nak bagi kerja kat kita ni dia adalah paymasternya. Kita kena tengok. Dan kalau paymasternya, kita kena tengok rekodnya. Kalau rekodnya memang jenis culas nak bayar, jangan sekali-kali. Kemudian kita kena tengok juga daripada sudut macam mana dia, ada tak staff, ada tak kaki tangan dia. Kalau tak ada kaki tangan juga berisiko. Sebab kita kena pastikan bahawa bila kita buat kerja, kita dah buat kerja, kita dah ada sub agreement, kita dah ada LA, kita kena tengok setiap bulan dalam terma kita kena tengok. Kalau bayaran setiap bulan berapa hari, contohnya 30 hari sekali bayar. Jadi kita kena tahu bahawa bila kita buat kerja, kita kena ada, kita panggil certificate kerja. Kerja ataupun certificate payment. So setiap bulan Maincon kita kena sediakan certificate of payment. Sijil bayaran. Sijil untuk bayaran sangat penting. Kita mesti dapatkan. Kita tak nak dia bayar kita ikut dan. Tengok buat kerja, bayar RM20,000, bayar RM30,000. Mungkin waktu itu kita dah buat kerja mungkin dah RM70,000, mungkin RM80,000. Sebab dia bayar lebih kurang macam tu je, pakai agak-agak je. Kalau boleh kita tak nak macam tu. Kenapa saya bagi tahu kepada anda perkara ni? Penting sangat dokumen dalam kontrak ialah, kerana kalau apa-apa terjadi, contoh semalam saya ada beritahu kita ada akta SIPA. Kalau kita nak bawa kepada SIPA, kan, perkara yang pertama yang akan ditanya ialah dokumen kita. Ada tak LA kita? Ada tak sijil certificate payment kita? Kalau dua perkara ni ada, insya-Allah kita boleh menang. Tapi kalau dua benda ni kita tak ada, kita punya agreement tak ada, agreement kerja tak ada, ataupun LA letter of award tak ada, kemudian kita punya certificate of payment pun tak ada, susah. Tak ada orang yang boleh bantu kita. Maka kita pun akan dibuli lah. Sampailah habis kontrak, ataupun kita akan determinate, ataupun kita terpaksa kena tarik diri dalam keadaan kita tak boleh nak tuntut ke mana-mana. Sebab itu sangat penting kita kena pastikan kita kena ada dokumen yang betul, baik sebelum maupun semasa menjalankan kerja. Okey, dan begitu juga kalau kita sebagai main contractor, kita tak nak dibuli oleh pihak-pihak yang memberi kita kerja. Contohnya pihak JKR ke Majlis Daerah dan sebagainya. Kita tak nak dibuli, terutama oleh pegawai-pegawai ataupun staff-staff yang menjaga kerja kita, yang memantau kerja kita, yang menyelaraskan kerja kita.
Kerana ini juga sebenarnya banyak berlaku. Sebab itu kita nak elakkan. Jadi bila kita ada, kita tahu hak kita, kita tahu apa yang kita perlu pegang, jadi insya-Allah orang tak akan bully kita. Okey. Dan insya-Allah lepas kita siap kerja, kita serahkan projek dengan cara yang betul. Kemudian kita siapkan kita punya defect liability period kita. Kita buat. Jika ada defect, jika ada maintenance yang perlu kita buat, kita kena jalankan sepenuhnya. Dan akhirnya kita kena pastikan kita dapat dipanggil dipanggilnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sijil siap membaiki kecacatan. Sijil siap membaiki kecacatan. Selepas kita dapat sijil siap membaiki kecacatan tadi, barulah kita kira dipanggil komplit sepenuhnya dan kita layak mendapat, kita panggil duit tahanan. Kita layak mendapat duit tahanan sepenuhnya. So maka habislah kontrak kita dan kita mulalah cari projek yang lain. Pun dalam tempoh sebelum kita siap, kita dah start cari projek yang lain. Baik itu dalam kontrak, yang paling penting bukan setakat kita kena pandai cari kerja, kita juga mesti kena pandai bagaimana untuk kita deliver projek tersebut. Okey. So itu adalah tip perjalanan insya-Allah sebagai kontraktor. Jangan bimbang kalau anda betul-betul berminat untuk menjadi kontraktor. Ini antara tip-tip penting. Dan selepas ini insya-Allah saya akan kongsikan pula dengan anda bagaimana sebenarnya saya melangkah ke satu fasa lagi, iaitu fasa saya terlibat dalam bidang retailing. Dan insya-Allah juga menarik sebab sangat berbeza ilmu dalam bidang construction dan juga ilmu dalam bidang retailing. Dan saya akan kongsikan dengan anda semua insya-Allah selepas ini. Mungkin besok insya-Allah, besok kita akan teruskan lagi program kita. Jadi saya nak jemput rakan-rakan di sini insya-Allah untuk kita ajak rakan-rakan kita supaya kita ramai-ramaikan berada dalam program ini untuk kita cetuskan minda kita. Sebab itulah niat saya. Niat saya supaya saya dapat membantu anda dalam saudara kita dalam keadaan kritikal ini, waktu ini. Saya nak cetuskan bahawa kita sebenarnya boleh usahakan sesuatu. Boleh usahakan sesuatu untuk kita bina ekonomi kita. Untuk kita kukuhkan ekonomi kita, untuk kita lonjakkan ekonomi kita. Kita boleh sebenarnya usahakan sesuatu dengan cetusan idea, dari minda kita, insya-Allah kita mampu insya-Allah. Jadi kita tak nak kita seolah-olah terjerumus, terperangkap, menyebabkan kita buntu, kita tak tahu nak buat apa. Jadi sedikit sumbangan saya insya-Allah supaya anda mampu untuk mencorakkan terus langkah-langkah anda bagi anda membina semula ekonomi anda. Okey, so insya-Allah kita bertemu lagi dalam waktu yang sama besok insya-Allah pukul 6.30 pagi. Selepas subuh insya-Allah saya akan bersama dengan anda sehingga waktu ini dalam pukul 7 insya-Allah kita tamatkan. Jadi lebih kurang dalam 20 minit macam tu kita akan bersama dengan saya dalam program Asah Minda. Teruskan perjuangan kita. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.